Assalamualaikum guys. Okay, hari ini aku nak ceritakan kepada korang berkenaan dengan salah satu lagi ejen deteriorasi artifak, iaitu relative humidity ataupun RH, dan dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai kelembapan bandingan. Kenapa kita sebut kelembapan bandingan? Ini adalah kerana ia hanyalah suatu perbandingan jumlah kandungan air dalam udara yang mampu ditampung pada sesuatu ruang mengikut suhu di sesuatu tempat. Okey, hari ini aku nak tunjukkan korang macam mana nak memahami RH ini dengan lebih jelas, dengan lebih mudah. Okey, aku ada satu gelas kecil. Okey, satu gelas kecil, gelas sederhana. Okey, dan satu bekas air yang besar. Okey, aku akan tuang penuh air dalam gelas kecil ni. Okey. Alright. Okey. Gelas ni kita akan anggap dia sebagai 0 darjah Celsius dengan kelembapan bandingannya RH-nya adalah 100%. Okey. Aku akan tuang dalam bekas yang sederhana tadi. Okey. Dan yang ini kita anggapkan suhunya adalah 10%. Okey. Dan kelembapan bandingannya sekarang adalah lebih kurang setengah ataupun 50% RH-nya. Dan aku ambil satu bekas yang besar tadi, aku tuang. Kita anggap bekas besar ni sebagai 20 darjah Celsius dan kita dapati ia hanya tinggal 25%. Okey, itu sebagai anggapan bagaimana RH ini bergantung kepada suhu. Okey, dan jika suatu ruang tu, di dalam suatu ruang tu akan ada sumber air lain. Okey, akan ada sumber air lain yang akan menghasilkan wap dan menyebabkan kelembapan di suatu tempat semakin meningkat. Contohnya pernafasan, tumbuh-tumbuhan yang akan mengeluarkan wap-wap air dan sebagainya. Okey, jadi kita anggapkan ruang yang suhu yang besar tadi, suhu yang tinggi 20% tadi, kita tambah air dengan sekitarnya dan kita tuang pula pada bekas yang sederhana. Okey. Okey, bila kita tuang ni, kita akan dapati RH-nya sudah meningkat. Okey, sebab dengan kesan yang sampingan daripada luar dan menyebabkan bekas yang suhu 10% ni sudah penuh. Dan bila kita tuang pada bekas yang lebih kecil, dia pasti akan melimpah. Okey, dan ini dipanggil sebagai dew point. Dew point di mana sudah mencapai tahap wap air yang tepu, saturation vapor. Okey. Okey, itu berkenaan dengan RH. Okey, seterusnya aku nak bincangkan kenapa RH ni menyebabkan artifak dekat muzium boleh jadi rosak. Okey, kita ada 4 kategori. Yang pertama, kita ada damp, yakni lembab yang terlampau lembab, iaitu melebihi 75%. Kita ada yang kedua yang melebihi tahap maksimum dan minimum sesuatu artifak mampu menampung kelembapan. Yang ketiga, kita ada RH yang melebihi kosong. Okey. Yang keempatnya, kita ada RH yang fluctuate ataupun tidak tetap. Okey, yang pertama damp ataupun terlampau lembab. Bila terlampau lembab, artifak kita ada yang sensitif sebagaimana contoh artifak organik seperti kain, kulit, dan akan menyebabkan berlakunya pertumbuhan kulat pada permukaan bahan-bahan tersebut. Bagi setengah logam pula, macam besi, kelembapan juga akan menyebabkan pengaratan itu berlaku dengan lebih cepat. Okey. Untuk yang seterusnya adalah melebihi tahap setiap artifak yang mampu menampung berapa kelembapan yang sesuai. Secara umumnya, kelembapan yang sesuai untuk sesuatu artifak di muzium adalah lebih kurang 50 hingga 60% RH. Okey, jika melebihi tahap itu, artifak tak mampu menampung dan kerosakan akan lebih cepat. Dan seterusnya, RH lebih daripada kosong, yakni kering, kurang daripada tahap minima sesuatu artifak boleh tampung, tapi dia kurang terlampau kering. Okey, bila terlampau kering, artifak boleh jadi merekah. Macam buku, dia akan boleh cepat merekah. Macam baju, dia akan kering, air dalam artifak itu akan kering dan
artifak akan rosak, akan merekah. Okey, dan seterusnya kita ada RH yang tidak stabil. RH tidak stabil adalah satu musuh ketat ataupun satu yang sangat berisiko kepada artifak. Yang ini kita tak nak, yang kita cuba elakkan daripada berlaku di muzium. Oleh sebab itu, di muzium kita akan cuba mengawal sebaik mungkin RH yang ada di tempat penyimpanan, storage, dan juga peti-peti pameran, di ruang-ruang pameran. Okey, dengan ini kita akan selalu letakkan hygrometer untuk mendapatkan bacaan suhu dan kelembapan di sesuatu kawasan. Okey, dan untuk mengawalnya, kita kalau terlampau lembap, kita boleh pasang dehumidifier untuk menyerap kelembapan yang ada di sekitar artifak kita. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Konservasi demi generasi.